kita boleh balik semula konota kita di muka surat 97. Nah, dalam tajuk naib fa'il, kita masih lagi dalam tajuk yang sama. Nah, sebab kita tak sempat habis minggu lepasnya, kita akan habiskan insya-Allah pada minggu ini. Nah, dan cuba kita ingat balik apa yang kita bincang dalam 2 minggu lepas, ya. Minggu lepas dan sebelumnya juga. Kita kata naib fa'il adalah merupakan pengganti kepada fa'il. Naib itu sendiri makna dia pengganti. Nah, seperti yang kita sedia maklum bahawa jumlah fi'liyah, iaitu jumlah yang terdiri daripada kata kerja dan pelaku, atau dalam bahasa Arabnya fi'il dan fa'il. Nah, itu kadang-kala fa'ilnya tidak disebut dalam ayat, tetapi yang disebut adalah penggantinya, iaitu naib fa'il. Oleh itu, seperti kesimpulan yang dah kita buat sebelum ini, bahawa jumlah fi'liyah itu ialah jumlah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il, atau kita ada atau naib fa'il. Maknanya kalau tidak fi'il dan fa'il, nah, dia akan jadi fi'il dan naib fa'il. Begitu. Sebab fa'il dan naib fa'il itu dia boleh bertukar ganti lah dua tu. Okey, itu yang kita dah simpulkan daripada perbincangan kita sebelum inilah. Ya. Nah, dan kita tak perlu apa nak tengok sekali lagi kesimpulan kita tu. Kita terus saja ke latihan 1 yang kita buat minggu lepas juga, ya. Nah, kita lalu dulu insya-Allah. Kata kita buat sepintas lalu macam tu. Okey, kalau kita tengok dalam latihan pertama dalam tajuk naib fa'il ini, nah, di mana kita dapati di situ dia kata at-tadribul awal. Cuba tengok at-tadribul awal tu. Dia kata hawil kulla fi'lin mimma ya'ti ila fi'lin mabniyan lil majhuli musyakkilan iyah. Musyakkilan ni, nah, serta kita membaris atau meletak baris. Nah, sama ada bagi di atas, bagi di bawah atau bagi di hadapan, ya. Perkataan tadilah. Okey. Nah. Kejap, ya. Okey. Nah, jadi yang kita buat minggu lepas kita masih ingat, ya. Nah, misalnya kalau dalam contoh 1 tu, kataba Salihun risalatan ila sadiqihi. Kataba ini fi'il madhi. Salihun ini adalah fa'il. Risalatan maf'ulun bih ataupun objek, ya, dalam bahasa kita. Ila sadiqihi ini jar majrur lah, ya. Jadi di sini kita dapati fa'ilnya ada Salih. Jadi fi'il ini adalah fi'il dalam bentuk aktif. Tetapi setelah fa'ilnya tidak ada, ataupun kalau tidak disebut fa'ilnya, risalah yang tadinya maf'ul ini akan mengambil tempat fa'il yang pada masa itu kita namakan dia sebagai naib fa'il. Dan kita pun akan ubah dengan pada masa yang sama, kita akan ubah baris dia ni daripada baris di atas kepada baris di hadapan seperti fa'il, sebab dia sebagai pengganti fa'il. Nah, jadi kita kata macam mana? Kita kata kutibat risalatun ila sadiqihi. Kalau tadinya Salih telah menulis sepucuk surat, ya, kepada kawannya, sekarang ini dibutuhkan menjadi sepucuk surat
telah ditulis. Telah ditulis. Bukan lagi menulis. Telah ditulis. Sebab kita dah tukar dia punya bentuk dia daripada kataba kepada kutiba. Kutibat risalatun ila sadiqi. Sepucuk surat telah ditulis kepada kawan. Okey, yang kedua pun sama. Nah, cuma yang kedua ini PL-nya PL mudhari'. PL mudhari'. Nah, kalau ayat asalnya ialah yaqra'u talibul kitaba qabla an yaktubal mulakhas. Pelajar itu menulis, membaca. Nah, buku sebelum qabla ni sebelum an yaktubal mulakhas, sebelum ia menulis, sebelum dia menulis ringkasan. Jadi kalau kita tukar kepada pasif, maknanya kita tak nak sebut talibun ini, tak nak sebut tu mungkin kerana kita tidak tahu siapa yang membaca. Nah, begitu juga yaktubu, bukan dia lagi dah, tapi oleh kerana kita tahu siapa, jadi kita kena bentuk juga dalam bentuk mabni lil majhul, yakni pasif. Okey. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi yuqra'u, at-talib sudah tidak ada. Yuqra'u al-kitabu, bukan al-kitabah lagi dah. Qabla an yuktaba al-mulakhasu. Kalau tadinya al-mulakhasa sebab dia maf'ul bih, sekarang dia sudah bertukar menjadi naib fa'il. Yang ketiga pun sama. Kalau sini akalal waladu tufahatan. Budak laki-laki itu telah makan sebiji apple. Tufahah, sebiji apple. Baik, kalau kita tahu siapa yang makan, lalu kita boleh nak sebutlah siapa kan. Dengan itu kita akan bentuk ayat ini ataupun PL ini dalam bentuk mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Jadi kita kata ukilat. Kenapa kita tambah tak? Sebab tufahah ini yang menjadi naib fa'il ni muannas. Kita kena tambah tak ta'nis di sinilah. Jadi ukilat tufahatun. Okey, rasama Muhammadun surata sayyaratin. Sama. Ini Muhammad melukis gambar sebuah kereta. Jadi kalau gambar sebuah kereta dilukis, mana kita tahu siapa yang melukis, kita tak akan sebutlah Muhammad di sini. Kalau tak sebut Muhammad di sini, kita perlu bentuk semula PL ini supaya dia menjadi PL mabni lil majhul ataupun pasif. Dengan kita memulakannya dengan baris di hadapan dan kita bariskan huruf sebelum akhir dengan baris di bawah. Jadi rusimat. Kenapa ada tak mati itu? Sebab surah ini muannas. Yang jadi naib fa'il ini muannas. Jadi ketika terusimat suratu sayyaratin. Begitulah juga yang kelima, yamdahul mudarrisu tullaba al-mujtahidin. Dia akan jadi yumdahu. Kalau tadi yamdahu memuji, kalau yumdahu dipuji. Kalau tadinya guru yang memuji, tapi sekarang ini, kita tahu siapa yang memuji, tahu-tahu pelajar itu dipuji. Jadi kita kata at-tullab yumdahu, kita mula dengan baris di hadapan, baris di atas sebelum huruf akhir. Jadi yumdahu at-tullabu, bukan lagi at-tullaba, at-tullabu al-mujtahidun dengan waw, bukan dengan ya lagi al-mujtahidun. Sebab dia dah jadi sifat kepada at-tullabu yang marfu'. Okey. Ini latihan kita hari ini. Okey, dia kata hawil kulla fi'lin mimma ya'ti ila fi'lin mabniyin lil ma'lum. Ini sebaliknya Kalau latihan satu tadi, dia minta kita tukar daripada
aktif kepada pasif. Sekarang ni daripada pasif kepada aktif pula. Daripada fi'il yang mabni lil majhul kepada fi'il mabni lil ma'lum. Al-ma'lum ini makna dia yang diketahui. Kita pun guna perkataan maklum lah. Kita kata maklum. Maklum maknanya diketahui. Musyakkilan iyahu, dengan kita menanda bariskan perkataan itu, ma'idhafati fa'ilin munasibin lahu, serta kita tambah fa'il yang sesuai. Memang pun kalau kita nak tukar daripada kata kerja pasif kepada aktif, kita perlu tambah fa'il lah, sebab kalau fi'il itu fi'il aktif atau mabni lil ma'lum, maknanya kita tahu fa'il dia, kita kena sebutlah fa'il dia tu. Jadi fa'il itu yang kita nak tambah dalam ayat tu. Okey. Dia kata kama fil misal. Kama fil misal, seperti yang terdapat dalam contoh ini. Ni. Mana contohnya? Ini contoh ni. Nih. Al-misal, contohnya kata dia, kalau inilah katakan ayat yang diberi. Syuribal ma'u. Syuribal ma'u. Air itu telah diminum. Siapa yang minum? Entah. Kita tak tahu. Dengan itu tak boleh nak sebut siapa. Jadi kita sebut ajalah. Air itu telah diminum. Tahu-tahu air itu dah habis dah. Macam tu. Okey. Oleh itu kita dapati fi'ilnya dalam bentuk mabni lil majhul. Dari mana kita tahu mabni lil majhul? Cuba tengok. Dia mula dengan baris di hadapan dan huruf sebelum akhirnya berbaris di bawah. Ini maknanya fi'il ini fi'il pasif ataupun mabni lil majhul. Dan air itu adalah dikira sebagai naib fa'il. Oleh itu barisnya dhammah atau baris di hadapan. Sebab hukum dia marfu'. Seperti fa'il lah. Karena dia ni naib fa'il, jadi dia ambil hukum naib hukum fa'il lah, iaitu marfu'. Marfu' maknanya yang dibariskan di hadapan. Okey. Katakan kalau inilah soalannya, jawapannya kita akan macam ni. Kita tengok. Dia akan jadi syaribat. Ini kalau kita tambah fa'il itu muannas. Ini. Al-ummu, ibu. Dia kata ibu itu telah meminum air. Air tadilah. Dan air tadi kalau al-ma'a lah. Jadi ayatnya jadi macam ni. Syaribat al-ummul ma'a. Dia kata ibu itu telah meminum air. Jadi al-ummu dikira sebagai fa'il. Kenapa tadinya tidak ada tak di sini? Sebab naib fa'ilnya muzakkar. Dan sekarang ni fa'il sudah ada dan fa'ilnya pula muannas. Dengan itu alamat ta'nis ataupun tak yang berbaris mati ini perlu disambung dengan fi'il tadilah. Jadi kita kata syuribat al-ummul ma'a. Okey, itu dia contohnya. Dia minta kita buat yang berikut ni lah. Baik, cuba tengok. Kita mula dulu dengan nombor 1. Dan mungkin ada di kalangan kita ni yang sudah cuba dah di rumah. Baik. Yang sudah cuba tu cuba. Macam mana jadinya? Kalau ini kutibat ar-risalatu, kalau kita baca dengan wasal, terus kalau kita berhenti dia akan bunyi macam ni. Kutibatir risalah. Kutibatir risalah. Risalatu lah. Kutibatir risalatu. Sebab tak ni mati, lampu mati juga. Jadi kita kena bariskan tak lah untuk menyelesaikan masalah iltiqa'us sakinain. Okey, baik.
Macam mana jawapannya? Kataba Muhammadun risalah. Tak. Risalata, betul. Nah, betul. Jadi dia akan jadi kataba, bukan lagi kutiba. Dia akan balik kepada asal dia. Asal dia kataba lah, itu dia fi'il mabni lil ma'lum ataupun yang aktifnya kataba. Kita katalah kataba Muhammadun. Kita letak fa'il itu muzakkar ya. Kataba Muhammadun ar-risalata. Ar-risalatu itu dia jadi ar-risalata baliklah. Okey, bagus. Baik, ada cadangan lain ke? Kutibat Fatimatu Arisalata. Kutibat Fatimatur Risalah. Kutibat juga kah? Ada Fatimah. Katabat. Katabat. Bukan Katabat. kutibat. Sebab kutibat ni ditulis. Ya, Kalau betul, ditulis tu, ditulis tu mabni lil majhul. Tidak Ya, ada minta fa'il. maaf. Ya, tak apa. Betul dah tu, tahu apa ni, tak tu okey dah tu. Sebab Fatimah fa'il ya. Jadi cuma baris ni je, baris ni mungkin dia keliru sikit ya. Jadi asalnya katabat. Katabat Fatimatur Risalata. Okey, bagus. Baik. Di sini ada soalan tak? Tak ada ya. Kalau tak ada, kita terus saja ke nombor 2 coba. Yang dibagi sini dikata sumi'a sautul muazzini jaliya. Sumi'a ni maknanya didengar. Maknanya dikata sautu ni suara, sautu ni suara. Al muazzin Bilal lah. Untuk Bilal. Tukang bang. Jaliya ni dengan jelas, ya. Dengan jelas, maknanya tidak apa orang kata tidak tidak kabur, tidak, pendek kata kita boleh dapat dengar dengan jelas gitu, ya. Sebab dia guna speaker dan sebagainya, Okey, jadi kata sumi'a sautul muazzini jaliya. Dia kata suara Bilal. Suara Bilal itu kata dia didengar dengan jelas. Didengar ni sebab dia mabni lil majhul. Kalau mabni lil ma'lum bukan sumi'a tapi sami'a, betul tak? Sami'a. Sami'a ni mendengar. Okey. Baik. Cuba tengok jawapan yang ada macam mana? Sami'a Aliyun sautal muazzina jaliya. Sautal muazzini. Muazzini itu tak muazzini juga sebab dia mudhafun ilah. Okey, bagus. Sami'a Aliyun sauta. Sauta bagus. Jadi sauta kenapa? Kerana dia maf'ulun bihi, ya. Sami'a Aliyun sautal muazzini jaliya. Dia kata Ali dengar. Ali dengar suara Bilal dengan jelas. Bilal duk bang tu dia dengar dengan jelas. Okey, baik. Ada cadangan lain? Atau jawapan lain? Kalau orang perempuan macam mana yang mendengar tu? Fatimah tadi macam mana? Fatimah. Fatimah yang mendengar macam mana? Ataupun orang Islam perempuan. Al-muslimah. Al-muslimatu. Macam mana? Sama'at al-muslimatu Sami'at. Sami'at al-muslimatu sautal muazzini jaliya. Yang ni sama lah. Cuma kalau kita taruh orang perempuan dari situ, kita kena taruh tak di sami'at. Begitu, Bukan sami'ah lagi dah, tapi sami'at
Okey. Baik, ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okey, kita terus saja ke nombor 3. Tuftahu abwabul jannati fi Ramadan. Abwab ni jamak kepada bab. Abwab ni jamak kepada bab. Pintu, ya, maknanya pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga dibuka. Tuftahu ni dibuka. Kalau aktif kita kata membuka kan. Sekarang ni dia pasif, jadi dibuka. Dibukanya pintu-pintu syurga fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Okey. Taftahullahu abwabal jannati fi Ramadan. Fi Ramadan. Alhamdulillah. Sekali lagi doktor. Taftahullahu abwabal jannati fi Ramadan. Fi Ramadan. Baik. Allah ni dikira muannas ke? Ya. Jadi Fatah Allah je lah. kalau fathah tu jadi madhi pula. Ini mudhari' ni. Yuftahu. Yaftahu. Sorry, yaftahu. Yaftahu. Allahu. Ya, betul. Yaftahullahu Abwabal jannati fi Ramadan. Betul Allah membuka pintu-pintu syurga di bulan Ramadan. Nah, sebab ada hadis menyebutkan gitu kan. Dia kata Futihat abwabul jannah, suffidat syayatin apa semua kan. Okey. Baik, kita terus saja ke nombor 4. Turkabul hafilatu ila suq. As-suq, tahu tak as-suq? Pasar, ya. Al-hafilah saudagar. tak. Al-hafilah ni bas. Ya, bas. Ya. Turkabu maknanya dinaiki atau ditumpang. Maknanya dikata bas itu dinaiki ke pasar. Maknanya ada orang naik pergi ke pasar lah. Baik. Kalau kita sebut fa'ilnya, katakan penumpang. Menaiki bas ke pasar. Macam mana? Penumpang pasal apa ya? Rukab diambil daripada perkataan rakib bayar kab. Rukab ni jamak pada rakib. Rakib ni seorang penumpang. Rukab jamak kepada rakib. Macam katib seorang penulis. Kutab ramai penulis. Macam tu tak apalah, letaklah Muhammad lah, katakan Muhammad. Muhammad. Kalau Muhammad menjadi fa'il, macam mana? Muhammad naik bas ke pasar. Yarkabu. Kenapa ba pula? Yarkabu fi'il mudhari' ni. Ya. Yarkabu Muhammadun al-hafilata ila suq. Yarkabu Muhammadunil hafilata ila suq. Alhamdulillah, tepat sekali. Atau ada orang lain nak cuba ke? Ada jawapan lain ke? Tak ada Abu ya. Rukabun hafilata ila suq. Kalau ar-rukabu ramai begitu? Tak ada. PL tetap kekal dalam satu bentuk saja.
Dia tak ada jamak. Tak kira apa ni fa'il dia tu satu ke, dua ke, ramai ke. Nah, yarkabu tu tetap kekal dalam bentuk yang sama. Dia tak jadi yarkabani, yarkabuna tak. Nah. Jadi kita kata yarkabur rukaba ataupun yarkabu at-tullaba al-hafilata ila suq. Yarkabu misalnya apa ni an-nas, an-nas, manusia ramai yarkabun nasul hafilata ila suq. Macam tu ya. Yarkabu juga. Kalau dua orang, katakan dua orang kita kata yarkabu Muhammadun wa Amrun al-hafilata ila suq. Tapi yarkabu talibani al-hafilata ila suq. Jadi yarkabu tu tetap yarkabu juga. Nah, sama ada satu ke, dua ke, ramai ke, fa'il dia tu PL tetap kekal. Ya, tak berubah. Okey. Kita terus ke nombor 4. Ada nombor 4 ke? Oh, tak ada. Okey, sebelum kita masuk ke latihan 3 ni, ada apa soalan ke dengan soalan tadi? Satu, dua, tiga. Tak ada. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok latihan 3. At-tadribus salis. Latihan ketiga. Hawwilil af'al al-atiyah. Dia kata, sila tukarkan ataupun ubah PL berikut ila af'alin mabniyatin lil majhuli kepada PL pasif ya. PL pasif musyakkilan iyaha dengan kita menanda bariskan PL tadi kama fil misal seperti dalam contoh. Dia bagi contoh sini. Contohnya katakan inilah PL yang dia bagi. Kataba yaktubu. Kataba ni PL madhi kan? Yaktubu ni PL mudhari'. Dua-dua sekali dia bagi. Jadi kita pun tukarlah. Tukar jadi macam ni. Jadi kutiba untuk PL madhi tadi. Kemudian yuktabu. Situ kita boleh tengok dia punya perbezaan ya. Kalau di sini coba tengok taknya iaitu huruf sebelum akhirnya berbaris di bawah. PL mudhari'. Nah, huruf sebelum akhir berbaris di atas. Itu perbezaan di antara PL madhi dan PL mudhari'. Ya, kalau kita nak buat mabni lil majhul. Okey. Kita boleh cuba. Nombor 1. Syariba yashrabu. Syariba ni PL madhi, yashrabu PL mudhari'. Syariba yashrabu. Okey, kalau kita nak buat macam ni. Mabni lil majhul. Macam mana jadi? Syuriba yushrabu. Syuriba yushrabu. Nah, syuriba yushrabu. Oleh kerana dengan secara kebetulan ya, baris ni pun baris di atas dah dan baris ni pun baris sudah dibagi di bawah dah. Cuma kita tukar baris yang pertama saja, baris huruf pertama saja, itu shin tu Ini ya ni. Jadi kita syuriba yushrabu. Jadilah maknanya telah diminum dan sedang diminum atau akan diminum. Okey, bagus. Alhamdulillah. Baik. Kita terus ke nombor 3. Apa nombor 2? Nombor 2. Ni. Sami'a yasma'u. Sami'a ni telah dengar. Sami'a ni dengar. Yasma'u ni akan dengar ataupun sekarang sedang dengar. Gitu.
Okey, cuba. Sumi'u. Sumi'a Sumi'a yusma'u. yusma'u. Betul. Naam, sumi'a yusma'u. Sumi'a yusma'u. Sumi'a yusma'u. Okey, bagus. Alhamdulillah. Nah, maknanya didengar itu pun akan didengar atau sentiasa didengar, atau sedang didengar. Baik, macam mana tadi? Qara'a yaqra'u dia macam mana? Quri'a yuqra'u. Quri'a yuqra'u. Mungkin tulisan yuqra'u tak akan berubah. Cuma yang berubahnya adalah baris. Ya tu kepada baris di hadapan. Itu saja. Maknanya kalau kita tulis akan tulis dekat sini katakan dia sama aja, cuma kita tukar baris je. Ya ni kepada baris di hadapan. Sorry. Tu. Jadi okey. Jadi sama aja. Kalau tadi yaqra'u sekarang jadi yuqra'u. Tulisannya tak berubah. Ya, qaf, ra, hamzah, kan? Tapi qara'a apabila kita tukar kepada quri'a, sebab hamzah sudah ditulis sekarang ini bukan lagi di atas alif tapi di atas ya. Sebelumnya berbaris di bawah. Maknanya kita tulis macam ni. Qaf bagi depan. Kemudian ra tu bagi bawah. Oleh kerana ra ni bagi bawah iaitu sebelum hamzah tu. Macam tu. Hamzah ni perlu ditulis di atas ya. Dia akan jadi macam tu. Bukan ya dah, maknanya rumah ya, rumah dia. Dia panggil rumah hamzah lah. Kalau tadi kita tulis di atas alif, alif tu rumah dia. Sekarang ni quri'a. Alif dalam bentuk ya ni jadi rumah dia. Itu satu perkara biasalah dalam bahasa Arab ni. Ada 4 huruf yang sentiasa berubah-ubah. Dia punya apa ni? Terutama sekali huruf ilah. Huruf ilah ni huruf sakit. Kalau tadi tulisannya macam ni, qara'a. Jadi oleh kerana sebelum hamzah ni ada baris di hadapan dengan tu hamzahnya ditulis di atas alif. Tapi apabila sebelum alif ni baris di bawah, hamzahnya ditulis di atas ya atau di rumah ya begitu Bukan ya di atas rumah ya. Kalau ya dia ada titik kan. Ini tak ada titik. Ini rumah dia saja, rumah hamzah. Jadi kita macam ni, quri'a yuqra'u. Maknanya telah dibaca, sedang dibaca. Okey. Bagaimana pula dengan yang keempat? Sa'ada yusa'idu. Sa'ada. Sa'ada yusa'idu. Macam mana? Apa makna dia, Ustaz? Su'ada. Sa'ada ni makna dia membantu, menolong. Sa'id. Menolong. Bukan Sa'id. Kalau Sa'id itu bahagia. Ataupun orang yang nama Sa'id. Ini Sa'ada. Makna dia membantu, menolong. Misalnya, Sa'ada Muhammadun akhahu. Muhammad membantu saudaranya. Su'ida jadi. Betul. Betul. Su'ida. Okey. Sebab gini. Kalau kita nak baris di hadapan kan sin ni, kita tak boleh nak baca, betul tak?
Su tapi lepas tu ada alif kan. Inilah yang dikatakan harah ilak ni. Salah satu daripada harah ilak, iaitu harah sakit tu, ialah alif. Dia ada 3. Waw, alif dan ya. Jadi 3 huruf ni sentiasa bertukar ganti tu. Nah, sentiasa daripada alif menjadi waw, daripada waw menjadi ya, daripada ya menjadi macam-macam. Jadi 3 tu dia bertukar-tukar tu. Kadang-kadang hamzah pun masuk campur sekali. Begitu. Okey, jadi sekarang ni oleh kerana sin perlu dibariskan di hadapan, jadi alif daklah ditukar kepada waw supaya dia sesuai dengan baris di hadapan. Dia tak sesuai lah lagi dengan apa ni, dengan alif ni. Baris di hadapan tak sesuai dengan alif kan? Sesuai dengan waw, tukarlah kepada waw. Jadi kalau tukar kepada waw dia jadi Su'ida. Su'ida. Kalau kita tulis macam ni lah. Tulis macam ni. Sin. Wow. Baris di hadapan. Kemudian waw. Waw tu ganti kepada alif tu. Barulah ain tadi. Ain ni berbaris di bawah. Sebab apa? Sebab dia huruf sebelum akhir. Betul. Jadi su'ida. Kalau sa'ada menolong. Kalau su'ida ditolong. Ditolong. Baik. Bagaimana dengan yusa'idu? Sedang atau akan menolong ni? Dia jadi macam mana? Yusa'adu. Betul. Yusa'adu. Apa yang kita perlu buat ialah tukar saja baris huruf sebelum akhir ni. Daripada baris di bawah kepada baris di atas, jadilah. Ain kan? Ain ni. Tukar aja baris dia tu daripada baris di bawah kepada baris di atas, jadi. Yusa'adu. Sebab ya sudah pun dibariskan di hadapan kan. Cuma kita kain ni aja. Jadi kita kata yusa'adu. Yusa'adu. Kenapa yang ni kalau tadi kalau tadi su'i, yang ni yusa'a, kenapa pula ni? Bab dia naik fa'il. Naik fa'il. Pula dia apa ni majhul. Iyalah dua-dua ni majhul belakang, dua mabni majhul lah ni. Cuma kalau di sini huruf sebelum akhirnya dibariskan di bawah sebab dia fi'il Madi. Ini cara kita nak buat fi'il madi kan. Bagi dia mula dengan bagi di hadapan, bagi di bawah sebelum akhir, bagi di bawah. Kemudian kalau fi'il mudhari' kita mula dengan baris di hadapan, huruf sebelum akhir baris dia di atas. Macam ni. Okey. Jadi su'ida yusa'adu. Su'ida yusa'adu. Dekat je bila Ustaz. Yusa'idu dengan yusa'adu. Ya, dekat je. Maksud dia beza. Tapi maksud dia jauh. Jauh beza. Yalah, baris di bawah dengan baris di atas ni pun dua baris yang berlainan, betul tak? Atas bawah jauh juga. Memang. Baris di bawah. Okey. Baik, kita boleh teruskan. Sebelum tu ada soalan tak? Terangkan balik makna dia su'ida dengan yusa'adu, beza dia. Beza dia. Su'ida ni fi'il madhi. Maknanya telah ditolong. Misalnya semalam ke, 2 hari lepas ke, tahun lepas ke. Misalnya satu orang itu telah ditolong, telah dibantu. Dibantu oleh seseorang lah kan. Oleh kerana kita tahu siapa yang menolong dia, jadi kita bawa dalam bentuk pasif, dalam bentuk mabni lil majhul. Majhul ni makna tidak diketahui fa'il. Jadi kita kata su'ida. Okey, apa pula yusa'adu? Yusa'adu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni akan ataupun sedang. Dia sedang dibantu. Untuk masa kini dan masa akan datang, dan masa yang sudah menjadi perkara biasalah, kebiasaan.
Okey, yusa'adu. Contohnya kita kata yusa'adul fuqara. Orang-orang miskin selalu dibantu. Gitu. Orang-orang miskin dibantu. Al-fuqara tu jamak kepada fakir. Fakir ni orang miskin. Okay. Jadi kalau daripada sa'ada yusa'idu dia jadi su'ida yusa'adu. Okey, bolehkah? Okey. Okey ya. Baik, yang kelima anzala yunzilu. Anzala maknanya menurunkan, telah menurunkan. Bukan turun tapi menurunkan. Anzala. Contohnya kita kata anzalallahul qur'ana. Allah telah menurunkan Al-Quran. Gitu. Baik. Fi'il mudhari' dia yunzilu. Yunzilu. Kalau yanzilu itu fi'il mudhari' kepada nazala. Nazala turun. Anzala menurunkan. Beza tu kan? Okey. Sekarang ni anzala yunzilu. Maknanya menurunkan. Ini telah menurunkan, sedang menurunkan atau akan menurunkan. Baik. Macam mana kita nak buat dengan anzala? Dia jadi macam mana? Unzila. Betul. Unzila, betul. Un dengan berbaris di hadapan, kemudian nun mati, kemudian zai baris di bawah sebab dia huruf sebelum akhir. Betul tak? Okey. La ni sebab fi'il madhi dia sentiasa berbaris di atas lah. Unzila. Baik, apa kata dengan fi'il mudhari'? Yunzalu. Yunzalu. Begitu je. Yunzalu. Yunzalu. Begitu aja lah. Kalau tak adanya anzala dia jadi unzila, yunzilu jadi yunzalu. Unzila yunzalu. Dua-duanya makna dia diturunkan. Cuma yang ni telah diturunkan. Yang ni sedang atau akan diturunkan atau selalu diturunkan. Okey, baik. Kita terus ke nombor 6. Baraka yubariku. Baraka ni memberi keberkatan, memberkati, memberkati, telah memberkati. Yubariku sedang atau akan atau selalu memberkati. Kalau kata Allah telah memberkati kita, kita kata barakallahu lana. Contohnya, contohlah. Baik. Cuba. Kalau kata tu burika. Betul. Dia sama dengan nama pak dia. Betul, Baraka. Jarang dengar perkataan burika. Ya kah? Selalu. Burika. Ra ni berbaris di bawah sebab dia fi'il madhi. Burika. Baik, fi'il mudhari' yubariku tu jadi Yubaraku. betul. Yubaraku. Yubaraku. Ra baris di atas. Yubaraku. Burika yubaraku. Maknanya, apa makna burika? Dua-dua sekali lah, dua-dua sekali. Burika dengan yubaraku, apa maknanya? Burika tu diberkati. Diberkati lah. Telah diberkati, yang ni sedang atau akan diberkati atau selalu diberkati. Itu je. Alhamdulillah.
Okey, ada sikit lagi. Nah, Banyak cabaran. ishtara, yashtari. Ishtara ni makna dia membeli. Telah membeli. Yashtari sedang atau selalu atau akan membeli. Ishtara yashtari. Jadi macam mana? Mushtira. Agak lebani macam tu. Aha. Ada percubaan lain ke? Mushtira. Mushtira, betul? Kan? Ushturia dia jadi. Oh iya, ra tu jadi yang terakhir. Alif tu dah tukar menjadi ya. Dah sebab apa? Sebab sebelum dia tu Baris bawah. baris di bawah kan. Yang sesuai dengan baris di bawah adalah ya, bukan alif. Jadi Mushtaria. Ushturia tu juga baris depan. Oh, itu kau lihat pula. Oh, Tu. Ushturia. Apa tengok? Kalau tadi kan ni alif kan? Ni alif ni. Alif maksurah dia panggil. Tapi dia bertukar menjadi ya. Kenapa? Sebab sebelumnya baris di bawah. Yang sesuai dengan baris di bawah adalah ya, bukan alif. Kan tadi kan kita kata haraf-haraf ilak ni, mana huruf-huruf ilak ni, huruf sakit ni, dia sentiasa bertukar ganti di atas sama lain tu. Mencari apa ni, mencari mana yang lebih sesuai. Okey, jadi ushturia. Baik. Yashtari. Yushtara. Betul. Yushtara. Bagus. Tu ya tu tak ada titik. Bukan ya lagi dah, alif. Dia sudah jadi alif dah. Yushtara. Ini alif ni, bukan ya. Dan alif tidak terima baris kan? Jadi yushtara. Ishtara yashtari jadi ushturia yushtara. Contohnya kalau kita nak buat ayat lah, kata-kata yushtaral kitabu bi arba'ina ringgitan. Buku itu dibeli dengan harga RM40. Yushtaral kitabu bi arba'ina ringgitan. Okey. Tu nak belajar tak jadi tu macam mana Ustaz? Okey, bagus ya. Awak ni kalau kita masih ingat apa yang kita pernah bincang sebelum ini mengenai hamzah wasal, ingat tak? Ingat kita pernah bincang tentang hamzah wasal? Oh, dia kalau dia hamzah wasal tu kalau huruf ketiga tu depan, dia depan. Kalau dia huruf ketiga tu apa ni bawah atau atas, dia bawah. Ya, betul. Jadi sekarang ni oleh kerana hamzah wasal ini terpaksa dibariskan di hadapan. Kenapa terpaksa? Sebab dia majhul. Dia mabni lil majhul. Kena bagi baca dengan baris depan. Apabila hamzah wasal tu baris depan, bermakna huruf pertama yang hidup ni baris depan lah. Macam tu kan. Di bahasa Arab ni bahasa yang logik. Maknanya kalau begitu begini dia ada punya apa ni? Dia punya sebab dia. Tak seperti apa ni setengah bahasa tu. Kata kenapa begini? Iyalah kata dia. Banyak entah lagi. Tapi bahasa Arab ni dia punya perubahan-perubahan tu ada sebab dia. Sebabnya begini dan di mana-mana pun akan berlaku seperti itulah.
Okey, jadi ishtara dia jadi ushturia, yashtari dia jadi yushtara. Ya, dia jadi yushtara. Okey. Boleh kita bergerak ke nombor 8. Ini sama cara 7 senang dah. Cuba. Cuba. Ustukhrija. Betul. Ustukhrija. Betul. Ustukhrija. Maknanya yang ni hamzah wasal ni kita mula dengan baris di hadapan, dan sememangnya kalau hamzah wasal baris di hadapan, huruf hidup yang pertama ni baris di hadapan lah kan. Jadi ustukhrija. Baik, kalau yang ni yastakhriju. Yustakhraju. Semula. Yustakhriju juga kot. Yustakhraju. Yustakhraju. Balik atas. Mudhari'. Kan kita katakan huruf sebelum akhir kalau mudhari' kena baris dia di atas. Makna dia Ustaz, makna dia. Makna dia mengeluarkan. Mengeluarkan. Kalau kharaja keluar kan? Kalau kharaja ni keluar, mana dia keluar sendiri begitu. Tapi kalau istakhraja, mana dia mengeluarkan. Kena ada orang yang mengeluarkan gitu. Cuma dia ada dua lah macam kita pernah bincang sebelum ini pun. Masa kita bincang tentang imbuhan lah gitu. Tapi kita akan bincang sekali lagi sebenarnya tentang imbuhan hamzah. Misalnya kalau tadi contohnya ni yang nazala tadi ni, ini asal dia nazala, turun kan, tanpa hamzah ni. Tapi kalau kita tambah hamzah di hadapan ni, jadi anzala, dia akan memberi makna mengkan. Maknanya menurunkan. Kalau tadi turun, nazala ni turun. Tapi kalau anzala menurunkan. Begitu juga misalnya kharaja. Apa makna kharaja? Keluar. Baik. Kalau mengeluarkan, akhraja. Kita tambah hamzah ni. Tambah hamzah ni. Dia jadi akhraja. Sama dah. Anzala, akhraja. Itu makna dia menurunkan. Baik, ada satu lagi. Istakhraja. Kita bukan saja tambah hamzah sin dan ta. Cuma kita orang Melayu ni, kita masih lagi menterjemahkan mengeluarkan. Kenapa ni? Kita kata di sini cuma imbuhannya satu huruf je. Di sini imbuhan 3 huruf. Betul tak? Kenapa makna sama? Sebenarnya kita sebut aja sama, tu makna dia lain. Lain macam mana? Okey. Kalau kita kata akhraja macam ni, maknanya mengeluarkan dengan senang, dengan mudah aja. Contohnya kita mengeluarkan duit misalnya daripada poket kita. Nak keluar duit daripada poket ni susah. Mudah aja kan. Nak keluar buku daripada beg. Nak keluar apa sajalah, nak keluarkan misalnya kursi dari bilik darjah misalnya macam tu. Itu senang aja. Tapi kalau proses pengeluaran itu merupakan suatu yang susah, itu kena guna istakhraja. Contohnya, kalau kita nak mengeluarkan kunci kita jatuh dalam lubang yang dalam. Lubang tu pula sempit je. Dalam dia berapa? 3 meter ke dalam tu. Macam mana? Boleh keluar dengan mudah begitu? Boleh? Tak boleh kan? Jadi dengan itu tak boleh lagi dah kita nak guna akhraja. Kena guna istakhraja. Jadi apabila sebut istakhraja, tu orang dah faham. Ianya memerlukan kepada suatu usaha, memerlukan masa, memerlukan kepandaian, memerlukan kesabaran, memerlukan macam-macam.
Gitu. Okey, kalau gini, kalau kita nak kata petrol dikeluarkan dari perut bumi. Yang mana kita boleh guna akhraja ke ataupun istakhraja? Istakhraja. Kita guna yang tu. Jadi kita kata ustukhrijal petrolu ataupun dipanggil an-niftu dalam bahasa Arab. Ya. Ustukhrijan niftu min batinil ard. Maknanya dia kata petrol, minyak petrol yang belum diproses lagi tu dikeluarkan dari perut bumi, dari dalam perut bumi. Boleh dah ambil macam tu aja. Macam kita keluarkan duit daripada poket tadi. Tak boleh dengan menggunakan alat, menggunakan kepandaian, menggunakan masa, menggunakan macam-macam. Maknanya ada usaha lagi tu, ada usaha untuk mengeluarkan tu. Dengan tu sekalipun kita terjemah dalam bahasa Melayu mengeluarkan, dua-dua mengeluarkan, betul tak? Tapi mengeluarkan akhraja tu dengan mudah. Mengeluarkan istakhraja ni dengan sedikit apa nak kata kesukaran, kepayahan. Ayat Quran guna perkataan mukhrijun, Ustaz. Itu kalau yang mudah. Kalau yang mudah, dia guna mukhrijun daripada akhraja lah. Akhraja. Kalau susah, memerlukan apa nak kata usaha tadi, itu kan istakhraja lah. Contohnya kalau kita nak buat apa ni, contoh lain misalnya ghafara. Apa makna ghafara? Ghafara ni maknanya Diampunkan. mengampunkan. Mengampunkan. Baik. Kalau kita berusaha untuk mendapat pengampunan itu, kita kata apa? Istaghfara. Istaghfara. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Istighfar ni maknanya kita berusaha mendapat pengampunan itu. Sebab dia hamzah, sin dan ta tu dia ada makna, dipanggil makna at-talab. Maknanya makna tuntut. Menuntut supaya benda tu berlaku. Okey, bolehkah? Okey, jadi di sini kalau kita nak tukar kepada mabni lil majhul, dia jadi macam mana? Dia jadi coba. Ustukhrija. Betul. Ustuh. Tu bagi depan. Ra bagaimana? Bawah. Ja, madi ni, madi dia bagi atas. Ustukhrija. Mudhari' dia bagi depan tu. Ju tu mudhari'. Ini madi dia ja sama. Tapi mudhari' dia ju. Okey. Baik. Kalau mudhari' dia bagi depan juga tak? Yustakhraju. Yustakhraju, betul. Yustakhra. Okey, bagus. Ra ni bagi di atas. Jin ni bagi depan sebab dia mudhari'. Okey. Ustukhrija yustakhraju. Maknanya dikeluarkan dengan usaha. Kena tabah sikit dengan usaha. Supaya kita boleh beza di antara akhraja yukhraju dengan ustukhrija dengan yustakhraju. Okey, bagus. Ada sikit lagi. Qala. Qala. Ni pun ada huruf ilak ni. Alif ni kan. Baik. Macam mana kalau kita nak buat qala ni?
Qila. Betul. Kenapa jadi qina pula? Qaf ni jadi bagi bawah nampak dah. Qila. Qila maknanya dikatakan. Qala tu berkata. Qila dikatakan. Baik. Kalau yaqul fi'il mudhari' dia Yuqalu. yuqal. Ni selalu kita dengar lah. Yuqal. Naam. Yuqalu. Nah, qila yuqalu. Maknanya dikatakan. Ini telah dikatakan. Ini sedang atau akan atau selalu dikatakan. Qila yuqalu. Nah. Baik, kenapa? Kita tengok sikit. Kenapa qaf ni jadi baris di bawah ni? Bawah. Buat sebelum air 6. Kenapa jadi qila bukan ke apa? Bukan qula ke? Dia asal baris bawah tu. Memang betul. Betul. Huruf sebelum akhir baris bawah. Betul. Betul. Nah, jadi asal alif ni ialah waw. Ya, sebab tu kalau kita tengok fi'il mudhari'nya waw kan. Maknanya alif ini asal dia waw. Nah. Begitu kalau kita tengok pada masdar dia qaul. Qaul waw juga kan. Maknanya asal dia waw. Baik, kalau waw bermakna kita kena kata quwila. Quwila. Waw tu berbaris di bawah. Apabila waw berbaris di bawah, nah, dia perlu ditukar kepada ya. Nah, jadilah quwila. Nah, kemudian satu lagi berlaku. Kalau ianya berbaris, nah, sebelum dia juga berbaris, ia mesti dimatikan jadi quila. Baik, ku baris depan tak sesuai dengan ya. Untuk menyesuaikan dengan ya, kita kena tukar kepada baris di bawah. Jadilah qila. Dia ada banyak langkah. Tapi diikut logik dia lah. Kaedah dia tu. Tapi kalau yuqalu, sini tak ada apa-apa lah. Sebab apa? Sebab selepas daripada baris di atas, memangnya sesuainya alif lah kan. Nah, walaupun asal dia waw, tapi oleh kerana sebelumnya baris di atas. Nak kata yuqawlu atau jadi kena kata yuqalu lah. Nah. Sebab tu dia katakan bahasa Arab ni bahasa mudah, mudah. Dia payah-payah tu dipermudahkan. Tak kira dari sudut sebutan ke, dari sudut apa saja. Nah, yang susah dipermudahkan. Yang cara macam itulah. Itu dari satu sudut, dari sudut lainnya. Ini dia panggil pengaruh bunyi. Nah, kalau dalam perbahasan kaji bahasa linguistik, dia dipanggil pengaruh bunyi. Ini yang kita tengok ada huruf bertukar, ada huruf kalau tidak tukar huruf pun bunyi dia tu sudah berubah dan sebagainya. Itu dipanggil pengaruh bunyi. Nah, kadang-kadang perlu digugurkan, perlu ditambah. Itu pengaruh bunyi. Nah, sebelum ini pun kita pernah bincang sebenarnya tentang pengaruh bunyi ini.
Nah, macam dulu kan kita pernah sebut di sini mengenai perkataan mengaji, ingat tak? Kita pernah bincang perkataan mengaji, betul tak? Kan mengaji ini daripada kaji. Betul? Betul. Bukan daripada ngaji, tak ada perkataan ngaji, tak ada, asal tak ada. Mari mana perkataan ngaji tu? Tak ada. Yang adanya ialah kaji, kaji mengaji. Mute Ustaz, mute. Tak dengar. Okey, Dato' Halo? Ustaz bercakap. Boleh ke? Boleh dengar ke? Ya, boleh ke? Okey. Kalau kita masih ingat ya, dulu kita pernah sebutlah gitu ya. Kita kata mengaji itu daripada perkataan kaji. Ke mana hilangnya K? Hilangnya K itu kerana pengaruh bunyi tadilah. Dengan itu kalau kita perhati setiap perkataan yang bermula dengan huruf K apabila diimbuh dengan imbuhan meng, K itu mesti dihilangkan. Dah. Kalau tak nanti susah kita nak sebut. Misalnya kita kata kawal, mengkawal, susah nak sebut kan. Jadi supaya menjadi lebih ringan, lebih mudah, kita kena buanglah K itu. Jadi kita kata mengawal. Orang tak kata mengkawal, mengawal. Kacau. Orang tak kata mengkacau, orang kata mengacau. Kumpul, orang kata mengumpul. Orang tak kata mengkumpul, susah kan. Begitu juga kaji, orang tak kata mengkaji. Susah. Okey, rasa tak susah pun, itu sebab kita dah biasa kan. Orang dah ajar kita dari kecil lagi mengkaji. Walaupun susah dah jadi mudah dah pula. Tapi asalnya dia susah. Nah. Biasa dia mengaji. Tetapi oleh kerana mengaji itu sudah dipahami dengan makna lain. Jadi mau tak mau, kita terpaksa walaupun ianya salah dari segi hukum bahasa, tapi kita terpaksa juga guna supaya dia memberi erti yang kita nak, iaitu mengkaji itu. Yang asalnya mengajilah mengkaji itu. Tapi oleh kerana mengaji itu sudah dipahami dengan makna kita baca beberapa huruf Al-Quran tu, itu mengaji. Sedangkan dia adalah membuat kajian. Jadi Al-Quran itu perlu dibuat kajian. Maknanya kita perlu mengaji. Cuma oleh kerana suatu kajian itu tidak boleh dibuat kalau kita tidak faham bahasa tu. Dengan tu kita mulalah belajar bahasa tu. Mula dulu dengan baca kan. Alif datah A, alif bawah I, alif depan U. Boleh baca. Itu baru peringkat pertama dalam kita mengaji Al-Quran. Lepas tu kita belajarlah pula macam kita belajar hari ni. Belajar bahasa Al-Quran, nak tahu makna, nak tahu apa ni makna perkataan, nak tahu makna ayat dan sebagainya. Ini peringkat kedua kita mengaji Al-Quran. Barulah selepas ni, baru kita masuk dalam mengaji dalam erti kata yang sebenarnya, maknanya membuat kajian dalam erti yang sebenarnya. Yang Tuhan kata, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Mereka ni tak cuba perhati, tak cuba renung, tak cuba kaji ke bagaimana Allah jadikan langit. Bagaimana Allah bina langit ni, kata dia. Disuruh kita kajilah. Kan? Macam tu. Okey. Baik, kita teruskan saja ke nombor 10. Nombor 10 yang terakhir aku insya-Allah. Nombor 10 lah. Okey. Rama yarmi. Rama ni makna dia melontar. Rama telah melontar. Yarmi sedang, akan atau selalu melontar.
Misalnya ramyul jumrah. Nah, melontar jamrah, jamratul aqabah, jamratul buat haji itu dah. Itu melontar lah tu. Okey, coba Rama dulu. Rumia. Rumia, betul. Nah, oleh kerana mim ni kita kena bariskan dia di bawah sebab dia ada huruf sebelum akhir. Nah, jadi alif yang di akhir ni dia mesti ditukarkan kepada ya lah sebab ya lebih sesuai dengan baris di bawah kan. Jadi rumia. Gitu. Rumia. Okey, bagaimana pula dengan yarmi? Ini sebaliknya kan? Yurma. Ini jadi yurma pula. Ya ni ditukar pada alif balik. Sebab mim baris di atas. Jadi yurma. Jadi yarmi kepada rumia. Yarmi dia jadi yurma. Rama rumia, yarmi jadi yurma. Okey? Baik, kita kata apa tu? Sila. Dalam Quran dia guna perkataan Roma. Roma yarmi. Roma Misalnya yarmi. dalam surah apa tu? Suratul Anfal dah. Surah Anfal dia kata apa? Dia kata wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dia kata wa ma ramaita. Dia kata sebenarnya awak tidak melontar. Kalau melontar sini makna memanah lah, memanah. Dia kata wa ma ramaita. Dia kata awak tidak melontar atau awak tidak memanah. Iz ramaita, semasa awak memanah tu. Walakinallaha rama. Tapi Allah sebenarnya yang memanah. Kalau agak ke puak-puak mung, seorang pun tak mati. Jadi ini dia cerita tentang apa yang berlaku dalam peperangan Badar kan. Peperangan Badar tu kan orang Islam dah lah bilangnya mereka sikit. Tak ada senjata pula. Berlawan dengan kumpulan yang lebih ramai dan lengkap dengan alat senjata, dengan harta perang dan sebagainya. Nah, jadi dia bangkit semula lah. Nak cerita bahawa kemenangan itu datangnya daripada Allah. Nah, wa man nasru illa min indillah. Dia kata bukannya kemenangan itu kecuali datangnya daripada Allah. Allah sebenarnya yang memberi kemenangan tu. Kenapa? Dia kata wa ma ramaita iz ramait. Bukan kamu yang melontar semasa kamu melontar tu. Nah, bukan sebelum tu walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ya, mereka tidak membunuh orang kafir kata dia, tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramait walakinallaha rama. Nah, kan kamu yang melontar tapi Allah sebenarnya yang melontar. Dengan itu, walaupun bilangan kamu ni sedikit dan tidak ada alat senjata, tapi mati di kalangan mereka ramai. Bahkan mereka pula yang mengalami kekalahan. Macam tu. Sebab semuanya datang daripada Allah. Okeylah. Jadi kita macam kita kata susah kalau macam ni. Tak, dia kaedah dia sama ni. Walaupun kita tengok macam macam apa ni kita kata, kalau tadi kata Fataha, Futiha tu mulus, tapi kalau Anzala dah jadi Unzila sama juga. Dia sebenarnya kaedah tu sama aja. Kita kalau PMAD kita mula dengan baris di hadapan dan huruf sebelum akhir kita bariskan di bawah. Jadilah kalau Anzala jadi Unzila. Baik kalau PM mudhari' pula kita mula dengan baris di hadapan juga, cuma huruf sebelum akhir kita bariskan di atas. Daripada
Yunzilu kepada yunzalu. Macam itulah. Marilah PN tu panggil setara mana pun. Seperti ishtara ke, seperti istakhraja ke, seperti istaghfara ke. Tak kira apakah. Kalau kita ambil kaedah tadi, iaitu kalau PN madi, tak kira lah madi mudhari' kedua-duanya dimulai dengan baris di hadapan. Cuma kalau PN madi tengok huruf sebelum akhir, kita bariskan di bawah. Kalau PN mudhari' kita huruf sebelum akhir kita bariskan di atas. Kaedah tu kita pakai boleh guna untuk semua PL yang ada. Kemudian alif nak tukar kepada waw itu dari sudut orang kata nak memudahkan kita sebut, ya. Kita pun tengok mana yang lebih mudah, itu yang kita pakai. Okeylah, ya. Jadi kita Ustaz, yang hujung tadi yang Roma tu tolong tuliskan yang nombor apa? 10 tadi. Apa ni? Yang last kali itu. Okey, kita tulis sini ya. Rumiyah. Ya, macam tu juga tulisan dia. Cuma alif tu ditukar kepada ya saja. Jadi ra ni kita mulakan baris di hadapan. Mim sebab dia merupakan huruf sebelum akhir, kita bariskan di bawah. Rumi. Kemudian oleh kerana mim ini baris di bawah, jadi alif yang di akhir sekali bertukar kepada ya lah. Jadi rumiyah. Itulah. Ra bagi depan, mim bagi bawah, alif tu bertukar kepada ya bagi atas. Jadi rumiyah. Okey, bagaimana dengan yarmi? Sama juga. Ya dia jadi yu. Kemudian mim ini merupakan huruf sebelum akhir, dan kita tahu huruf sebelum akhir PL mudhari' dia kena bagi datah. Bagi datah. Bila bagi datah yang sesuai dengan bagi datah bukannya ya tapi alif. Cuma oleh kerana alif ini asal dia ya, kita tulis dalam bentuk ya jugalah, dia panggil alif maksurah. Dia bukan ya tapi alif maksurah. Tu. Yurma jadi. Rumiyah yurma. Apa makna dia? Telah dilontar, akan dilontar, atau sedang dilontar. Contohnya kita kata yurma yurma jumratul aqabati bi al-hijarah. Aqabah itu dilontar dengan batu. Al-hijarah ini batu. Anak batu lah. Kalau batu besar itu kita panggil hijarah. Kita panggil sahar. Okey. Jadi yang ini kita boleh carilah PL sendiri dan kita boleh buat sendirilah. Carilah PL macam mana sekali PL tu, dia jadi macam ni lah. Jadi oleh kerana masa kita pun dah sampai penghujung, baik, kita tangguh dah. Cuma kalau ada soalan, Ana boleh tunggu sebenarnya. Bagi-bagilah bagi orang yang dia rasa kalau tak tanya misalnya tak puas hati gitu, dia boleh. Tak apa, Ana boleh tunggu. Cuma kita kena tutup dulu kelas kita ni. Sebab bagi peserta-peserta lain mungkin dia boleh beredar lah. Okey, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu bis-shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.